Hello guys, finally kita berjumpa lagi dalam siri 3 kali ini. Aku nak bagi tahu ada good news lah. Topeng aku dah sampai. Hari ni baru sampai. So malam ni aku terus buat konten baru untuk korang semua. Kali ni still lagi topik Royal Rumble. So sebelum kita teruskan perkongsian kita, aku nak korang macam biasalah subscribe channel G3 Studio by Masman dan like FB page Gila Gusti. Okay, so first time pakai kan macam ada rasa tak selesa, tapi lama-lama okey lah tu kan. Okay, so pada perbincangan kali ini, macam aku cakap tadi, still lagi dalam Royal Rumble. Mungkin ini adalah video terakhir aku akan berkongsi topik Royal Rumble, sebab pagi Isnin nanti kita akan menyaksikan Royal Rumble 2021. So pada konten kali ini aku akan berkongsi daripada sudut pandangan G3 Studio dengan match ataupun perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung pada Royal Rumble pagi Isnin nanti. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, sebelum aku pergi ke Men's Royal Rumble dan Women's Royal Rumble, aku nak korang tengok balik siri 2 aku, iaitu aku predict number 1 entrant hingga ke 30 yang akan aku kongsikan. Yang aku dah kongsikan iaitu nombor 1 hingga 30 complete. So aku harap kau tengok balik video tu. Okey, pada konten kali ini aku akan predict pula match yang akan berlangsung di Royal Rumble nanti. Okey, yang aku tengok sekarang, kalau yang confirm cards, match pre-show masih tak ada. Mungkin selepas Smackdown pagi esok kita akan dapat match pre-show, dan aku jangka match pre-show ni akan diisi oleh superstar Smackdown, iaitu kemungkinan Sasha Banks lawan Carmella untuk Smackdown Women's Champion. Sebab aku tengok match-match lain macam tak mungkin dah terjadi. Kemungkinan untuk slot pre-show ni, match Sasha Banks lawan Carmella untuk Smackdown Women's Championship. Okay, untuk next match, untuk pembukaan Royal Rumble, aku rasa Women's Royal Rumble. Women's Royal Rumble ni, 30 Women's Royal Rumble ni, aku akan berkongsi top 5 pilihan aku untuk bergelar Royal Rumble winner. Okey, aku ada 5 pilihan untuk dinobatkan sebagai champion untuk match Royal Rumble ni, winner Royal Rumble ni. So aku akan start dengan pilihan kelima sampai 1. Okey, pilihan kelima aku adalah kejutan daripada Ronda Rousey. Ronda Rousey ni aku tak tahulah dia akan muncul ke tidak. Tetapi kalau dia keluar, Ronda Rousey ni akan menang Royal Rumble. Sebab dia pun dah lama last kali penampilan di WrestleMania 2 tahun lepas. So aku rasa 2021 ni mungkin Ronda akan kembali. Nak lebihkan storyline tu nampak best lagi, buat Ronda ni surprise entrant dalam Women's Royal Rumble. Okey, pilihan keempat aku pilih Peyton Royce, former member of the Iconics dengan Billie Kay. Kenapa aku pilih Peyton daripada Billie Kay? Sebab aku tengok Peyton ni ada karakter-karakter yang istimewa untuk diketengahkan sebagai pemenang Royal Rumble. Lagipun dikatakan Peyton Royce ni adalah
superstar, favorite Mr. McMahon. So aku rasa kalau dia menang, memang kita anggap benda itu adalah normal. So aku letak Peyton Royce, pilihan aku nombor 4. Nombor 3, aku pilih Shayna Baszler. Prediction aku, Shayna ni di match Royal Rumble dia akan ada 2 match. Dia akan sertai Royal Rumble dan juga misi merampas kembali Women's Tag Team Champion lawan Bayley, silap Bayley, ingat kat Bayley je ni. Lawan Asuka dan Charlotte Flair as defending Women's Tag Team Champion. Dia macam biasalah, Shayna akan pair sekali lagi dengan Nia. So aku rasa match ni dia menang, dia regain balik tali pinggang tu, dan kemungkinan dia dinobatkan sebagai pemenang Royal Rumble. Nombor 3, Shayna. Nombor 2, aku pilih Rhea Ripley. Rhea Ripley ni dia masih lagi NXT superstar, dan selepas match dia lawan Raquel Gonzalez, dia tak keluar lagi untuk NXT seterusnya. So aku fikir kemungkinan adalah waktu tepat untuk WWE menampilkan Rhea di Royal Rumble dan seterusnya menang match tersebut. Challenge siapa-siapa, tak kisahlah SmackDown ke Raw ke, NXT pun boleh jadi juga. Tetapi aku rasa better bawa Rhea ni pergi ke Raw atau SmackDown untuk challenge time to defending champion. Tak kisahlah Sasha Banks lagi ke, Asuka lagi ke, tak kisah. Janji Rhea ada di WrestleMania. Okay. Dan number 1, aku pick macam orang lain pick juga. Dan aku rasa kalau aku letak orang lain pun macam kurang sesuai. Aku pilih Bianca Belair. Bianca Belair adalah calon nombor 1 pilihan G3 Studio untuk menang Royal Rumble tahun ini. So, bayangkan dream match Sasha Banks lawan Bianca Belair for SmackDown Women's Champion at Mania. Confirm ramai akan tak sabar menunggu. Lebih lagi semua peminat di luar sana. So, dah complete order. Nombor 5, Ronda. Nombor 4, Peyton Royce. Nombor 3, Shayna Baszler. Nombor 2, Rhea Ripley. Dan nombor 1, Bianca Belair. Selesai. Seterusnya, kita akan pergi ke match nombor 2. Aku rasa match nombor 2 ni match aku pilih lah nombor 2 ni. Aku rasa match Tag Team Champion. Tapi kalau fikirkan balik, diorang dah kemungkinan macam Shayna dan Nia dah wrestle di Women's Royal Rumble. Lepas tu match tag team pula. Tapi aku fikir rasanya nombor 2 ni adalah match last man standing match for Universal Champion, Roman Reigns lawan Kevin Owens. Okay, match ni hanya adalah pelengkap untuk match Royal Rumble. Sebab aku rasa match ni hanyalah adalah untuk sekadar memenuhkan jadual Roman je. Sebab kita tahu Roman ni akan kekal Universal Champion sampai WrestleMania nanti. So aku predict Roman retain Universal Champion. Sebab aku tak nak pilihan aku di WrestleMania nanti Roman lawan Nakamura tak terjadi kalau andai kata Roman kehilangan Universal Champion. So aku rasa Roman retain dan feud dengan Kevin Owens ni akan berakhir. Mungkin di pertengahan road to WrestleMania nanti kita akan ada 2 lagi pay-per-view, sama ada Fastlane dan Elimination Chamber ataupun pay-per-view baru yang lain. Aku rasa Roman ni akan feud dengan sesiapa sajalah. Janganlah Nakamura. Nakamura save, simpan Nakamura untuk WrestleMania untuk berlawan dengan Roman. Okay, next match aku rasa baru Women's Tag Team Champion. Women's Tag Team Champion ni
Charlotte Flair dan Asuka lawan Nia Jax dengan Shayna Baszler. Match ni aku predict Nia Jax dengan Shayna become 2 times Women's Tag Team Champion. Dan kemungkinan match ini Charlotte Flair dan Asuka kalah disebabkan gangguan oleh Ric Flair dan Lacey Evans. Sebab kita tahu kan, sekarang ada konflik macam masalah keluarga antara Charlotte Flair dan ayahnya sendiri, The Nature Boy Ric Flair. So aku rasa diorang akan ganggu match ni menyebabkan Charlotte Flair dan Asuka kehilangan Women's Tag Team Champion. Ke manakah Women's Tag Team Champion selepas ini? Story dia belum pasti lagi. Sebab sekarang tidak nampak jelas jika Shayna dengan Nia Jax dapat kembali bergelar champion pun tak tahu lagi. Challenger yang beliau akan jumpa nanti tak tahu siapa. So untuk match ni aku predict Nia Jax dan Shayna Baszler regain Women's Tag Team Champion. Okay. Untuk match seterusnya adalah match Goldberg lawan Drew McIntyre untuk kejohanan WWE Champion. Okay. Match ni aku fikir ramai sebenarnya tak puas hati. Why Goldberg dapat push lagi? Kenapa tak beri ke wrestler lain? Sebab yang aku tahu, macam aku dah cerita dekat siri lepas, memang Goldberg dapat kontrak daripada WWE untuk wrestle 1 tahun 2 kali di big pay-per-view. So tahun ini dia pilih Royal Rumble. Dan kemungkinan WrestleMania akan menjadi second choice pay-per-view untuk Goldberg. So match ni kalau ikutkan hati aku, sangkaan aku ataupun hajat aku nak Drew retain. Tetapi bila tengok kepada rumors dan cakap-cakap jurnalis daripada luar, Goldberg sebenarnya akan menang WWE Champion. Lagipun Goldberg tak pernah rasa WWE Champion ni. World Heavyweight dah pernah, Universal Champion dah pernah, dua-dua versi color Universal Champion pun dia dah pernah. Warna biru pernah, warna merah pun pernah. So mungkin untuk lengkapkan career Goldberg tu, Goldberg akan menang juga WWE Champion dengan Drew. So final decision match ni aku pick Goldberg untuk menang WWE Champion. Seterusnya akan membuatkan satu storyline bertemu AJ Styles di WrestleMania. Bayangkan AJ lawan Goldberg yang tak pernah jumpa akan berlaku andai kata Goldberg menang. Tetapi andai kata sebaliknya, Drew yang retain pun best juga. Kalau kita tengok Drew sekali lagi lawan AJ di WrestleMania tanpa gangguan daripada The Miz. Sebab di TLC tahun lepas, hujung tahun lepas, match dah okey, tapi gangguan oleh The Miz menyebabkan jadi triple threat tu yang tak syok. So match tu tergantung, mungkin WWE akan simpan betul-betul match yang best antara Drew dan AJ ni di Mania nanti. So prediction aku, Goldberg akan menang WWE Champion walaupun ramai orang tak suka dengan cadangan ini. Okay, selepas dah selesai Women's Royal Rumble, Last Man Standing, WWE Champion, ni tiba masanya match Men's Royal Rumble. Men's Royal Rumble ni macam biasalah, aku akan predict top 5 untuk bergelar juara Royal Rumble 2021. Okay, akan start mula dengan 5 hingga 1. So, nombor 5 aku pilih Battle Out Superstar Edge. Edge, walaupun hati aku sudah kata enough lah Edge, cukup sekadar match jemputan dan sebagainya, tetapi tergerak hati ingin menamakan Edge juga dalam top 5 aku. Sebab aku fikir jika Edge menang,
Tiba-tiba di Raw, storyline di Raw, kemungkinan di Fastlane ke Elimination Chamber ke, AJ menang WWE Champion. Bayangkan, first time ever Edge lawan AJ di WrestleMania nanti. Syok juga kalau dua tu jumpa nanti. Cuma untuk letakkan Edge ni nombor 1, pilihan aku tidak. Hanya sekadar nombor 5. Okey, nombor 4. Nombor 4 aku pilih Cesaro, The Swiss Cyborg. Cesaro ni aku tengok konten daripada Hazwan Shah Bebe, the pioneer of share wrestling content dengan fan-fan di Malaysia ni. Aku tengok dia letak Cesaro number 1 untuk menang Royal Rumble. Aku bersetuju juga dengan cadangan beliau, tapi aku fikir push untuk Cesaro ni akan berlaku nanti, dan aku harapkan ia akan berlaku, tapi bukan di Royal Rumble. So walaupun aku tidak jangka dia aku boleh menang, tetapi aku letak dia number 4 untuk memenangi Royal Rumble kali ini. Nombor 3, Daniel Bryan. Daniel Bryan, the yes movement guy ni. Aku rasa dia pun dah, mungkin tahun ini, mungkin tahun terakhir beliau, sebab dia ada cakap dia nak retire. Mungkin WWE akan membuatkan beliau menang Royal Rumble kali ini. Cuma kalau kita tengok, andai kata dia menang, adakah beliau akan challenge Roman Reigns, ataupun dia akan challenge champion di Raw? Sebab aku tengok bila dia menang, dia akan stay di SmackDown. Contohnya kan, dia stay di SmackDown, aku rasa akan ganggu feud yang aku rasa dream match, iaitu Roman lawan Nakamura. So nak tak nak, tak ada choice lain, aku letak Daniel Bryan nombor 3. Sebab tu aku letak dia nombor 3. Sebab aku rasa kemungkinan nak pergi dekat Raw pun dah ramai juga untuk kita letakkan match-match yang best untuk WWE Champion. Nak stay di SmackDown pun aku rasa akan ganggu Nakamura. So aku letak Daniel Bryan ni nombor 3. Mungkin Daniel ni akan challenge Roman dalam Road to WrestleMania tu, di pay-per-view Fastlane ke pay-per-view Elimination Chamber. Itu aku tak pasti. Mungkin dia akan bersifat macam backup untuk Kevin Owens. Mungkin akan untuk balas dendam untuk Kevin selepas Kevin kalah dengan Roman di Royal Rumble ni. Mungkin kemungkinan tu ada. Okey. Nombor 2, Shinsuke Nakamura. Nakamura yang aku tahu memang WWE sedang persiapkan storyline untuk beliau challenge Roman Reigns. Sebab kalau kita tengok SmackDown 2-3 minggu lepas, Nakamura ada cerita tergantung dengan Roman. Tiba-tiba Roman keluar bantai apa semua kan. Lepas tu dia tolong dia pukul-pukul Nakamura. Lepas tu dia ambil tangan Adam Pearce, bilang Adam Pearce, dia harapkan Adam Pearce menang lawan dia. Cuma terbalikkan storyline, tukar storyline tu, dia buat Kevin Owens juga challenge untuk Roman Reigns, untuk kejohanan Universal Champion ni, untuk title Universal Champion ni. So mungkin kalau WWE meletakkan Nakamura untuk juara Royal Rumble pun aku boleh bersetuju. Sebab Road to WrestleMania cerah untuk bertemu Roman Reigns. Cuma aku rasa Nakamura ni seeloknya WWE buat storyline Nakamura menang di Elimination Chamber. Elimination Chamber match tu akan bersifat number 1 contender untuk challenge Universal Champion at WrestleMania. Nakamura menang. Kalau nak buatkan best lagi, di Elimination Chamber tu sendiri, the last two tu Jey Uso dengan Nakamura. So jika Nakamura
Dengan J, Roman akan masuk campur, tak tengok, Nakamura menang. Lagilah cerah untuk match di Mania nanti. Nakamura akan bertemu dengan Roman. Okay, it's time for the last, iaitu number 1 pilihan aku untuk menang Royal Rumble. Tidak lain tidak bukan AJ Styles. Macam siri lepas aku cakap AJ Styles ni wajar di-push kau-kau tahun ini. Sebab kita tahu dah 2022 nanti mungkin tahun last dah buat beliau, kalau beliau tak sign kontrak baru. So wrestler macam AJ Styles yang boleh katakan terkenal di seluruh dunia, tidak lengkap resume dia, career dia tanpa memenangi Royal Rumble match. So aku rasa AJ Styles adalah pilihan number 1 G3 Studio untuk memenangi Royal Rumble tahun ini. Dan match dream match yang akan kita tengok jika AJ menang, semestinya AJ akan kekal di Raw. Tak kisah sama ada Drew McIntyre atau Goldberg. Tapi pilihan aku nak Goldberg lagi. Tapi tak kisah Drew ke Goldberg ke, aku nak lawan AJ untuk WWE Champion. Sebab kita tengok storyline AJ pun di Raw 2 minggu lepas lawan Drew Gulak. Yang terbaru lawan R-Truth. So aku tengok WWE sudah simpan siap-siap AJ ni untuk Mania nanti. Maknanya tak ada continue feud untuk AJ buat masa sekarang. So aku tengok, bila baca apa, cari-cari daripada semua daripada jurnalis, lepas tu pro wrestling writer dan sebagainya, dia kata kemungkinan besar AJ boleh menang Royal Rumble tahun ini. So selepas buat kajian, selepas buat perbandingan, aku pick AJ as your number 1 untuk menang Royal Rumble 2021. So macam mana guys? Setuju tak dengan pemilihan aku? AJ akan menang Royal Rumble. Sebab aku tengok rata-rata mahu Cesaro, rata-rata mahu Edge, rata-rata mahu Daniel Bryan. Tapi bagi aku tetap dengan pilihan aku. Aku nak AJ kali ini je. Sebab aku tahu tahun depan kita nak push superstar lain dah menang. Sebab aku target aku 2022 nanti Adam Cole menang Royal Rumble. So tahun ni give to AJ. Stop lah macam Randy ke Seth Rollins. Kadang cakap Seth Rollins comeback menang Royal Rumble. Please lah WWE, cukup lah mereka semua tu. Kita bagi kepada AJ. Macam Edge juga, cukup lah Edge. Walaupun contoh tak dapat kat AJ, kau dapat Nakamura pun okey lah. Sebab Nakamura pun WWE persiapkan juga career dia. Sekarang ni baru nampak tanda-tanda untuk dia nak push balik, tukar balik jadi face. Lepas tu tukar team song baru, team song dia ambil team song lama. Nampak kan tanda-tanda untuk menjadi face, bertemu Roman yang heel tu nanti. So guys, kemungkinan ini adalah video terakhir sebelum pay-per-view nanti. InsyaAllah pagi Isnin kita akan buat segmen live reaction by G3 Studio by Masked Man. Ingat ya, Masked Man. So kalau rakan-rakan di luar sana tidak keberatan, sila saya pesan sekali lagi, saya remind sekali lagi, subscribe channel YouTube G3 Studio by Masked Man dan like FB page Gila-Gila Gusti. Sama-sama kita saksikan Royal Rumble nanti live reaction di channel Facebook Gila-Gila Gusti. Kita akan cover 30 match Royal Rumble sahaja. Match-match lain kita akan tengok macam biasalah. Untuk 30 match Royal Rumble kita akan buat special live reaction bersama Masked Man. Kita akan countdown sama-sama dan sebagainya. Okay guys, ingat pesan aku ya, subscribe,
dan like FB page yang aku dah bagi tahu tadi tu. Kita jumpa di post pay-per-view selepas Royal Rumble nanti untuk aku hurai ataupun ulas balik match-match yang telah berlangsung di Royal Rumble. Okay guys, see you next video. G3 always steady. Bye bye.